الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma rabbana syrah lana sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Dan jadikanlah kami, ya Allah, orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaika wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini khususnya. Kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga-keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hikmah, iaitu faham dalam semua urusan hidup beragama. Kemudian Engkau masukkanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah muslimin muslimat yang dirahmati Allah, muslimin sekalian, kita berpindah ke muka surat 3 daripada nota kita, yang padanya ada dua ayat, ayat 62 surah Al-Imran dan juga ayat 79 surah yang sama. Kita baca seperti biasa. Dua ayat ni dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadha lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Kemudian ayat 79, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله
ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Sadaqallahul Azim. Ayat 62, ayat 62 surah Al-Imran. Inna hadha, inna sesungguhnya, hadha ini, la huwa, la huwa, dua kalimah tu. Perkataan la makna sungguh-sungguh, benar, benar-benar, dia, huwa dia, sesungguhnya apa? Ini adalah kisah yang benar. Dia tak terjemah situ. Dia, kalau kita tengok satu persatu, inna sesungguhnya, hadha ini, la huwa, la tu dengan makna benar-benar juga, dia benar-benar dia adalah al-qasasul haqqu. Al-qasasu kisah, qasas kisah lah, kisah yang benar. Maknanya kita kata gini, sesungguhnya hadzal qisas, hadzal qasas, qasas ini, lahwa benar-benar ia al-qasasul haq, kisah yang benar. Kan? Ini kisah mana ni? Kisah ni benar-benar kisah benar. Kisah ni adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa yang disembah oleh kaum kaum Yahudi, yang menyatakan dia adalah Tuhan. Allah Subhanahu wa taala adalah satu tuduhan yang palsu. Kerana kisah ini telah pun disampaikan oleh Allah dalam Quran. Telah disampaikan siapa Isa sebenarnya, tentang Maryam yang telah melahirkan Isa alaihi salam, yang difitnah dengan Maryam berzina dan seumpamanya. Dan telah pun disebut tentang kisah Isa ini adalah dia, tuan yang dirahmati Allah. Ada dua perkara yang kita kena buat. Yang pertama sekali, cuba kita ambil mungkin Prof Syawal, kita ambil dalam ayat yang berkaitan dengan kisah Isa yang dicipta. Surah apa tu? Kisah Isa yang dicipta Allah. Anda ingat surah Qasas ke surah apa? Cuba take note dulu, nanti kita tengok besok ke, anda tak sempat nak. Kisah Isa yang berkaitan dengan Maryam kan? Maryam bila dia didatangi oleh seorang lelaki kan, iaitu Jibril alaihissalam, mengatakan bahawa Allah akan menganugerahkan kepada kamu seorang anak. Dia kata, macam mana aku dapat anak? Aku tak pernah disentuh oleh orang. Kan? Itu nilai kan? Aku tak pernah disentuh oleh orang. Macam mana aku nak dapat anak? Dia kata Allah telah jadikan, Allah akan jadikan apa sahaja yang ia kendaki, dan bila dia nak, dia hanya mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Maka lepas pada tu Maryam mula mengandung, kemudian membesar sehinggalah dia keluar untuk melahirkan Isa.
bila Isa lahir, dia bawa balik ke kaum dia kata kepada Isa, kepada Maryam, wahai Maryam, makmu orang baik, ayahmu orang baik, keturunanmu baik, kenapa mu jahat gini? Kan? Lalu Maryam minta kaum dia supaya bercakap dengan budak tu, iaitu Isa alaihissalam. Kata kaum dia, macam mana aku nak bercakap dengan budak yang baru lahir ni? Lalu Isa alaihissalam bercakap, aku ni Abdullah, aku ni akan dilantik menjadi Nabi sekian. Kisah ni adalah kisah al-haq, kisah benar. Dia bukan Tuhan, dia adalah hamba yang Allah lahir, yang Allah cipta, seperti mana Allah cipta Adam yang asalnya tidak ada apa. Ini nak cerita kata, inna hadha, sesungguhnya kisah ini lahwal qasasul haq, benar-benar kisah hak. Jadi tanggungjawab kita dalam ayat ni, pertama sekali kita kena cari ayat tu. Ini satu kerja lah, tugas. Ada orang belajar, dia ada tugasan. Cuba cari kisah tu. Ada dalam surah Maryam mungkin, kisah macam mana Maryam dilahirkan Isa alaihissalam, kemudian Isa bercakap. Kenapa kita perlu di sini? Sebab dalam ayat ni tidak ada zahirnya ayat apa yang dimaksudkan inna hadha tu, sungguh ini kisah Isa alaihissalam. Dalam tafsir Qurtubi menyebut tafsir tafsir At-Tabari, tafsir Tabari menyebut bahawa ini adalah Isa alaihissalam. Isa alaihissalam. Jadi cuba melihat itu, carilah kisah Isa itu, sebab kisah yang benar yang dalam Quran, bukan Tuhan dia. Satu mana yang disangka oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Baik, satu. Yang kedua, kita ada fikir tak? Kita tajuk kita akhlak Rasulullah. Tiba-tiba ayat ni ayat tentang kisah. Apa kaitan ayat ni dengan tajuk buku kita, tajuk akhlak terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, kaitannya dia nak cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dia menyampaikan kisah Isa dicabar oleh puak-puak Yahudi. Dicabar tentang cabaran dalam berdakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya tentang cabaran Nabi berdakwah. Yang kedua, dia nak cerita kepada Nabi, wahai Muhammad, inna hadza lahwal qasasul haqq. Wahai Muhammad, sesungguhnya kisah Isa ini adalah kisah yang benar dan tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Yang mana mereka menyembah Isa itu menganggap anak Tuhan ataupun Tuhan adalah perbuatan yang syirik, perbuatan yang bercanggah dengan agama yang kamu bawa, wahai Muhammad. Itu maksud ayat ini dibawa di sini untuk menunjuk kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdepan dengan orang-orang Yahudi begini. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegas kepada Nabi, inna hadza lahuwal qasasul haqqu wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Ada tiga lah sini. Makna kisah Isa kisah benar, satu. Yang kedua, apa yang mereka praktis adalah syirik, salah, iaitu mereka sembah Isa adalah syirik. Sebab apa? Wa ma min ilahin illallah. Tak ada Tuhan hanya kecuali Allah saja. Yang kedua, yang ketiga ialah dalam ayat ni bahawa orang-orang yang syirik pada Allah itu
akan dipisahkan dengan orang-orang yang beriman pada Allah dengan dua nama Allah, Al-Aziz, Maha Perkasa untuk balas orang yang syirik. Yang kedua, Al-Hakim, Maha Bijaksana untuk membalas orang-orang yang taat kepada Allah dan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tiga kisah, tiga poin yang ada dalam dalam ayat ini yang mengandungi tiga fasal lah. Inna hadza lahwal qasasul haqqu satu, wa ma min ilahin illallah dua, wa innallaha lahwal azizul hakim. Kita tengok Quran ni kan, hebat dia. Dia cerita dia kata ini benar dan apa yang patut kamu buat dan balasan yang akan dihadapi oleh orang yang derhaka. Tengok clear dia punya huraian. Habis itu Jadi tuan-tuan, ini kena turunkan kisah Isa di sini. InsyaAllah kita akan sama-sama tengok nanti Perah Syawal kisah Isa. Surah? Ayat? Okey, sahabat kita tengok surah Maryam. Surah Maryam ayat 16. Mulai ayat 16, surah Maryam mulai ayat 16. Tengoklah sampai habis kisah tu. Ini kebenaran dan yang mereka sembah daripada Allah itu adalah satu batil. Sembah. Ini maknanya surah Maryam ayat 16 ni dia nak confirmkan ni, inna hadza lahwal qasasul haqqu, maka contoh qasasul haqq ialah ayat 16 surah Maryam. Wa ma min ilahin illallah tu kita tengok ayat mana yang berkaitan dengan orang Yahudi sembah selain sembah Isa. Ini ada umat Yahudi sembah Isa. Sembah Isa, ibadatu Isa. Ada yang menganggap Isa itu Tuhan. Bolehlah cari ayat mana yang menganggap Isa itu Tuhan. Okey. Dua. Yang ketiga balasan itulah. Wa innallaha lahwal azizul hakim. Balasan orang-orang yang jahat dengan izzah Allah dan balasan orang-orang yang baik dengan hakim Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Habislah. Itu yang tugas yang dibawa oleh Nabi dalam menyampaikan dakwah. Kita pun dalam menyampaikan dakwah berdepan dengan isu-isu yang banyak kan. Dalam isu-isu yang banyak seperti mana Nabi berdepan dengan isu-isu yang banyak begini. Ada tuduhan. Ni ayat berikut ni lebih lagi berat lagi. Dia kata ayat Ali Imran ayat 79 kita tengok. Makana kita terjemah ma di sini tidak. Makan tidak wajar. Kalau kita tengok terjemah bawah tu, terjemah yang ada dalam buku ni, tidak wajar. Makan, mana makan ni tak wajar, tak patut. Li basharin, bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya kitab. Panjang tu. Li basharin, bagi seorang bashar. Bashar ni manusia mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia mulia begini yang diutus oleh Allah, yang digelar dia dengan bashar. Orang nama bashar ni hebat. Bukan nama ni, bashar ni gelaran. Kerana kemuliaan dia. Kalau kita pergi Mesir, dia akan, kalau dia tengok kita akhlak baik, dia kata apa? Ya bashar. Ya bashar dia kata. Kalau bashar ni gelaran kepada orang yang akhlaknya mulia, ada kedudukan, ada nampak watak kepimpinan dan seumpama, dia panggil bashar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam digelar oleh Allah, selain menafikan cerita ni, dia kata maka li basharin, tidak layak bagi seorang yang seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ayyutiyahullahu, bahawa antu bahawa tanda terjemah cara perkataan dulu, bahawa yu'tiyahullah,
menganugerahkan kepadanya, hu tu rujuk pada bashar tu, pada Nabi sallallahu ayyutiyahu, bahawa menganugerahkan kepadanya oleh Allah Alkitab. Satu, Allah beri kepada Nabi dan kita Quran, Alkitab, kitab Quran. Wal hukma, dan ilmu-ilmu mengenai memahamkan Al-Quran, hadis lah. Wan nubuwah, dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian bila dia jadi nabi, dia ada kitab, dia tahu nak syarah kitab Quran, lalu dia kata kepada orang ramai, summa yaku, kemudian dia berkata, dia tu siapa? Yakul tu Bashar tu Nabi lah. Kemudian Nabi berkata linnas, kepada orang ramai, kunu, jadilah kamu pengikut-pengikut aku, kunu, jadikanlah kamu ibadan, hamba-hamba kepada aku, hamba-hamba kepada aku. Tak layak orang macam Nabi yang bashar, yang mulia ini, bila dia dilantik menjadi Nabi, kan, dia diberi kitab dan dia diberi kefasihan mentafsirkan kitab, iaitu hadis-hadis Nabi. Tiba-tiba dia pergi keluar ke orang ramai, dia kata, engkau kena sembah aku. Tak layak. Itu maksudnya gitu. Sebab apa ayat ni turun? Kan? Kunu ibadan li, jadilah kamu, tak layak bagi Nabi, jadilah kamu hamba-hamba kepada aku, min dunillah, bukan Allah. Nabi nak cakap gitu. Kata Allah, maka nali bashar, tak layak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Walakin, tetapi Nabi diutus kepada manusia untuk berkata, kunu, jadilah kamu, wahai sekalian manusia, rabbaniyin. Rabbun apa ni? Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Orang yang ikut Allah sebagai Tuhan sekalian alam itu kita panggil rabbaniyin. Orang yang ikut Allah sebagai Tuhan sekalian alam kita panggil rabbani. Kita jaga, orang kata kan, pernah orang sebut bila Ramadan ramai orang. Adakah orang mari masjid tu kerana Ramadan ataupun kerana Allah? Kalau kerana Ramadan, kita panggil dia tu Ramadaniyun. Musim Ramadan baru dia mari, kita panggil Ramadaniyun. Jangan kamu jadi Ramadaniyun, jadikanlah kamu Rabbaniyun. Rabbaniyun makna orang yang buat kerana nak cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak layak untuk dia berkata kunu ibadan li min dunillah. Tak layak bagi Nabi yang ada kitab, yang diberi ilmu, untuk diberi hikmah untuk mentafsirkan ayat-ayat Allah, dan dia juga Nabi, tak layak. Tapi Nabi diperintah untuk menyatakan kunu rabbaniyin, jadilah kamu hamba-hamba Allah, Tuhan sekalian alam ini. Bima kuntum, dengan apa yang kamu tu orang mukmin tu. Bima kuntum tu dengan apa? Dengan apa yang kamu semua orang yang telah beriman tu. Tu'allimuna alkitab, kamu mengajar kitab. Okey. Kalau kita kata kuntum ni kepada Nabi seorang, ataupun kuntum ini kamu ialah para nabi. Nabi Muhammad pun mengajak manusia jadi rabbani, hamba Allah. Nabi Isa pun mengajak manusia jadi rabbani, jadi hamba Allah, bukan ibadan li. Jadi kuntum tu boleh kita terjemah sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, mengajar orang lain supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang kedua, kita kata kuntum itu ialah para rasul,
termasuk Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bima kuntum tuallimun. Tuallim ta'lim. Mengajar kita ini. Makna Nabi mengajar kita. Nabi-nabi sebelum ni mengajar kitab Taurat, Nabi Musa, Nabi Isa, Injil, Nabi Daud, Zabur, mengajar kita yang Allah SWT. Ataupun pengikut ataupun umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman, yang telah menjadi alim di kalangan para sahabat, mengajar orang ramai supaya jadi rabbani. Wa bima kuntum tadrusun, dan dengan apa yang kamu kalau rasul-rasul lah, kalau orang berimanlah, tadrusun, kamu belajar. Kita panggil tadrusun ni. Ana ta'lim, antum tadrusun. Maknanya Nabi belajar dengan Jibril, kemudian dia ajar orang ramai dengan kepada orang ramai, dia panggil tu'allimun. Begitulah dua ilmu, dua perkataan, tadrusun, darasa. Ya durusun, tadrusun, kamu belajar. Okey, gini. Soalannya, kenapa ayat ini turun kepada kita, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab suatu ketika disebut dalam Tabari, satu ketika pokok Yahudi ni, dia tengok Nabi duduk suruh ikut dia ni. Kan Nabi duk ajak suruh ikut dia, atiullah wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Dia kata Muhammad ni mari nak suruh sembah dia. Nak suruh sembah dia. Ada Muhammad mari nak suruh sembah dia. Ni ambil ayat, kita boleh ambil ayat atiullah wa atiur rasul, jangan salah tafsir. Kita kata taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu pada Rasul, maknanya kata kita sembah Allah dan sembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada terjemahan ataupun ada pandang cubaan daripada puak-puak syirik ini untuk menyatakan orang yang ikut Muhammad ni orang sembah Muhammad. Jadi sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak orang ramai untuk sembah dia, tetapi Nabi hanyalah contoh teladan. Nabi adalah contoh teladan untuk manusia menyembah Allah dengan cara yang betul. Gitu je Rasul, kan? Sebab itulah kita kata gini, bila kita kata la ilaha illallah, itu makna apa? Makna ikhlas, mata-mata taat pada Allah sahaja. Muhammad Rasulullah itu ikut Nabi dalam taat pada Allah. La ilaha illallah, ikhlas, kita buat semata kepada Allah. Muhammadur Rasulullah, ikut cara Nabi buat untuk taat pada Allah. Gitu. Jadi ayat yang sesuai kita kata atiullah wa atiur rasul, boleh juga kita tengok bagaimana wajib kita taat. Apa makna atiullah wa apa makna atiur rasul? Okey, kita tengok ayat, anda betul cek balik ayat ni. Itu satu, kan? Kalau kita tengok dalam ayat ni dia ada tiga juga, kita kena ambil perhatian. Ayat bahagian pertama, maka nali basharin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqulu lin-nas kunu ibadan li min dunillah. Kena berhenti situ tu. Kena berhenti situ. Kalau kita buat tiga tak sesuai. Tidak layak, kita tengok terjemah di bawah tu. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, Al-Hikmah dan kenabian, yang dimaksudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu, dia terjemah lalu tu, mana tak boleh pisah tu. Ayat ni kena bersambung.
kena bersama. Lalu dia berkata, dia tu bukan Allah tu, dia Nabi tu, Bashar tu. Dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Kita kena ambil di sini satu sikap, mana-mana Rasul yang diutus oleh Allah, bersamanya kitab, bersamanya hikmah, tidak pernah berlaku dalam sejarah berubah di tengah jalan. Macam manusia ni ada, sampai tengah jalan pusing, kita kata tak? Jadi dia bukan jenis orang politik ni. Nabi ni kan, orang politik dia rasa tak selamat, dia pindah kat lain, masing-masing lah, tengok keadaan. Ada juga. Tapi Nabi tidak gitu. Nabi SAW bila dia dilantik, tetap dia menyampaikan risalah Allah. Begitu juga Nabi-Nabi sebelum ni, tidak ada makan, tak layak dan tidak pernah wujud bagi manusia mulia seperti Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi lain. Bila dilantik menjadi Nabi dan diberi kitab dan diberi hikmah, tiba-tiba dia kata, kunu ibadah li min dunin nas. Tak pernah berlaku. Ini satu nilai. Tetapi semua Nabi-Nabi berkata kepada orang ramai, bila dilantik menjadi Nabi dan ada kitab, dia kata kunu rabbaniyin. Dia nak kata kunu rabbaniyin ni pun sesuai dengan bima kuntum tuallimun, sesuai dengan apa ada dalam kitab. Wa bima kuntum tadrusun, sesuai yang kamu belajar. Gitu kan. Maknanya apa di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kita ni nak cakap kena ada ilmu. Kan? Tak boleh nak cakap tak nak belajar tapi nak cakap tak boleh. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam diajar oleh Jibril dan dia mengajar orang. Belajar dan mengajar adalah satu nilai kemuliaan kepada kita, sehingga kita boleh bercakap kunu rabbaniyin. Kalau kita tidak belajar dan tidak menyampaikan, kita nak kata kunu rabbaniyin, tak layak bagi kita. Kita alhamdulillah kita sedang belajar dan mengajar. InsyaAllah kita mudah-mudahan termasuk di kalangan orang-orang yang berkata kunu rabbaniyin, dan tidak sekali-kali kita mengata kunu ibadan li min dunillah waliyadzubillah, syirik yang sembah. Ini tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencabar. Bila berdakwah, antara ayat, sebab turun ayat ni ialah kerana sebahagian daripada orang Yahudi menuduh Nabi berdakwah kerana Nabi ajak sembah dia, ajak memuliakan dia. Itu antara sebab turun ayat ni. Jadi turun ayat ni, Nabi yang diutus ni tak buat kerja gitu. Dia buat kerja untuk kamu kembali kepada Allah, taat seperti mana yang kamu dulu pernah berjanji dengan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Allah pernah tanya kepada manusia dulu semasa alam arwah, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Lalu semua makhluk manusia menjawab bala syahidna, bala syahidna, benar kami bersyahadah. Kita mula pernah bersyahadah dengan Allah untuk taat kepada Allah. Lalu Nabi diutus menyampaikan benda yang sama setelah manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelah yang anda rasa penting untuk kita sama-sama memahami ayat yang sebegini. Jadi seronok kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah orang kata menyampaikan untuk memuliakan dia. Kalau Nabi ni nak mulia diri dia, dia kaya lama dah. Kan? Kalau orang biasa boleh kaya, kan Nabi tak boleh kaya. Pernah ditawarkan, wahai Muhammad, kalau kamu nak Bukit Uhud jadi emas, aku beri. Tapi Nabi tak nak. Sebab Nabi bukan mengajak manusia untuk taat kepada dia, tetapi Nabi mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita berhenti setakat tu, insya-Allah dengan izin Allah nanti kita sambung di minggu hadapan. Kita buat sikit-sikit dulu lah. Kita buat sikit-sikit. Ayat Imran juga, ayat 81 nanti pada hari Isnin dengan izin Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bila kita baca tasbih kafarah ni, kita minta 3 perkara. Kita niat dalam hati kita 3 perkara. Pertama, minta Allah sempurnakan hidup di dunia. Yang kedua, minta Allah husnul khatimahkan kita. Yang ketiga, minta Allah jauhkan kita dari, minta Allah jauhkan bala daripada kita. Itu nilai tasbih kafarah, nilai dia. Cuma kita kait dengan surah Hud ayat 2 lah, yang pernah anda sebut. Dalam buku tu pun anda rasa, dalam buku Ramadan yang tuan-tuan beli tu ada disebut. Kalau kita tengok kat mana tak tahu, anda sebut benda gini. Wallahu a'lam.